Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, anda adalah seorang leader. Seorang leader wajib menguasai ilmu untuk mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana menonton video kali ini, dan kepada rakan-rakan yang belum subscribe YouTube channel Rizal Rashid, anda boleh klik button subscribe dan klik notification bell supaya mendapat notifikasi bagi video-video terbaru daripada YouTube channel Rizal Rashid. Dan kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan tips bagaimana untuk mempengaruhi tim anda ataupun orang sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua sedia maklum, ultimate dalam communication adalah to influence ataupun untuk mempengaruhi. Jadi kepada rakan-rakan yang menonton, tak kisahlah sama ada anda seorang ketua, anda seorang business owner ataupun seorang profesional, kita wajib mengetahui macam mana untuk mempengaruhi orang. Okey, satu perkara yang kita perlu highlight di sini adalah sekiranya orang itu start untuk terpengaruh dengan kita, ataupun ciri-ciri orang telah terpengaruh dengan kita adalah dalam hati mereka, mereka akan kata, yes, you are right. Ataupun, lah, betul lah apa yang Tuan Rizal cakap ni. So sekiranya perkara itu terlintas dalam hati mereka ataupun dalam minda mereka, maksudnya mereka sudah terpengaruh dengan anda. Itu adalah ciri-ciri orang telah terpengaruh dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita sebut tentang bagaimana nak mempengaruhi orang, this is quick tips. Dan ini adalah tips yang mahal yang insya-Allah kalau anda apply, insya-Allah jadi, insya-Allah. So, tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak kongsikan tips ini, kita perlu garis bawahi tentang satu perkara. Bagaimana kita nak mempengaruhi orang, kita perlu pengaruhi dia dengan minda dia. Alright? Dan kunci minda manusia adalah dengan bertanya soalan. So, tuan-tuan dan puan, untuk kita mempengaruhi orang dengan tanya soalan, tipsnya adalah kita perlu tanya 3 yes question. Alright? Dan selepas itu, soalan yang keempat adalah soalan yang menyedarkan mereka. Contoh, saya pada satu ketika, saya dulu tak suka membaca lah, tuan-tuan. Jadi macam mana my mentor influence saya yang memudahkan ataupun membuatkan saya punya mindset tentang membaca ni berubah sama sekali adalah dia tanya 3 yes question, dan yang keempat dia masukkan message itu kepada saya, dan akhirnya saya punya mindset berubah sama sekali dan saya terpengaruh dengan dia. So dia cakap macam mana? Masa tu tuan-tuan dan puan, dia hulur saya satu buku lah. Kepada rakan-rakan yang tahu cerita ni, anda tahulah kan. So ceritanya macam ni. Satu hari saya jumpa my uncle, so which is my mentor lah. So dia cerita dengan saya pasal berkenaan dengan masa depan, berkenaan dengan bisnes. So saya pun berborak dengan dia, dan satu ketika tu dia hulurkan satu buku. So dia kata, Rizal, read this book is good for you, katanya. Dan kemudian saya pun ambil buku tu dan saya flip, saya buka, dan spontan saya cakap dengan pakcik saya kata, pakcik, sebenarnya saya membaca ni kurang sikit, especially English. Saya cakap macam tu. Dan kemudian pakcik saya tengok saya dan dia tanya satu soalan. Dia kata, Rizal, you nak berjaya kan? Alright? Dan kemudian saya jawab, ya pakcik. Dan kemudian dia tanya soalan yang kedua. Dia kata, Rizal, you tahu kan nak berjaya ni bukan mudah? Dan kemudian saya jawab, ya pakcik. Dan kemudian yang ketiga, ini paling penting, yang ni membuatkan zap. Dan dia kata, Rizal, you tahu kan berjaya ni bukan mudah, tapi Rizal, kalau dengan semudah membaca pun you tak boleh, macam mana you nak berjaya? Wow, zap, tuan-tuan dan puan. Dan masa itulah saya terfikir dan saya kata, lah, betul lah apa yang pakcik saya cakap. Dan masa itulah, daripada momen itulah, saya punya mindset berubah daripada orang yang tak suka membaca kepada orang yang suka membaca. So again, kesimpulannya di sini adalah untuk mempengaruhi orang, caranya dengan bertanya soalan. Dan soalan ia perlu yes question. Macam contoh tadi pakcik saya tanya 2 yes question. So tuan-tuan, pada anda boleh gunakan 2 yes question ataupun 3 yes question. Maksudnya anda tanya soalan pertama dan akhirnya yes, orang tu kata. Yang kedua, akhirnya orang tu jawab yes. Yang ketiga, bila kita tanya soalan, so dia akan sebut yes. Dan yang keempat barulah message yang kita nak sampaikan, dan akhirnya mereka akan terpengaruh. Contoh, kalau kita tanya, you nak berjaya kan dalam hidup? So kita kata yes.
Dan you tahu kan, untuk berjaya tu perlu effort yang luar biasa. So dia akan sebut yes. Dan you tahu kan, orang-orang berjaya ni untuk nak berjaya dalam sesuatu bidang perlu dengan ilmu. So yes, dia kata. So again, 3 yes question. Dan yang keempat, anda boleh sampaikan message anda dan insya-Allah mereka akan terpengaruh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.